Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca kembali ayat yang ke-100. Kemudian kita akan sambung pada ayat yang ke-101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Ayat yang ke-100 ini seperti yang telah pun kita baca pada hari yang sebelumnya, terjemahan ayatnya iaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah menjemput kedua ibu bapanya naik di atas singgasananya. Kemudian Nabi Yaqub dan isterinya telah sujud kepada Nabi Allah Yusuf, begitulah anak-anaknya yang lain. Kemudian Nabi Allah Yusuf memberitahu bahawa apa yang berlaku pada ketika itu, itulah sebenarnya tafsiran mimpinya yang pernah dikhabarkan oleh beliau, seperti mana ayat yang keempat yang telah kita pelajari sebelum daripada ini. Kemudian Nabi Allah Yusuf memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beliau mengatakan nikmat yang pertama, apa yang Allah telah beri kepada beliau. Dia kata Allah ni telah memberikan banyak kebaikan kepada beliau. Yang pertama, dia kata Allah telah membebaskan beliau dari penjara. Maknanya Nabi Allah Yusuf ni walaupun bertahun-tahun dia mengalami kepayahan, dugaan, dia tak ungkit pun tentang kesalahan. Dia tidak mengenang pun kesusahan. Maknanya Nabi Allah Yusuf ni dia lebih nampak kebaikan dari Allah, bukan yang bentuk musibah. Kalau kita mungkin terbalik, kalau kita duduk ingat yang susah aja, yang masalah aja yang Allah bagi, kita terlupa nak melihat yang senang tu, yang kebaikan tu. Tetapi Nabi Allah Yusuf, dia menyebutkan tentang Allah ni tak banyak buat nikmat kepada beliau. Antara yang utama, Allah membebaskan dia daripada penjara. Dia tak cerita pun macam mana masuk penjara. Dia cerita dia dapat keluar penjara. Dia tak cerita apa yang berlaku dalam penjara. Jadi ini di antara mesej penting yang kita dapat belajar. Ya, yang maknanya kita janganlah mengenang yang susah-susah tu.
Jangan kita ingat yang payah-payah yang Allah bagi pada kita, tapi sepatutnya kita mengenang kepada yang baik. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengatakan nikmat yang kedua, dia kata Allah Ta'ala telah temukan bapanya, ahli keluarganya yang berada di pendalaman. Maknanya nikmat kedua ni dia panggil nikmat dapat bertemu dengan ahli keluarga. Daripada ayat ni menunjukkan bahawasanya Nabi Allah Yaqub dia bukan tinggal di bandar. Dia tinggal di kawasan yang hulu di bumi Palestin. Itu nikmat yang kedua, iaitu nikmat dikumpulkan semua ahli keluarga. Dan yang ketiga, Nabi Allah Yusuf menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperbaiki, menyatukan kembali hubungan mereka, hubungan dia dengan saudara-saudara dia disebabkan oleh syaitan. Nabi Allah Yusuf dia tak ungkit sedikit pun apa yang saudara-saudara dia dah buat kepada dia. Dia tak cerita pun macam mana masuk dalam telaga dulu, apa abang-abang dia buat dekat dia. Dia tak cerita sikit pun. Bahkan dia mengatakan yang punca kepada kita berpisah ni, kata Nabi Allah Yusuf, adalah siapa? Adalah syaitan. Nabi Allah Yusuf ni dia kenangkan kembali apa yang bapanya pernah pesan dulu. Ingat kalau kita pernah ingat ayat-ayat yang awal-awal dulu yang Nabi Allah Yaqub pernah pesan kepada Yusuf, jangan cerita mimpi tu kepada abang-abangmu. Lepas tu Nabi Yaqub pernah pesan, sesungguhnya syaitan, syaitan adalah musuh. Jadi dia ingat balik apa yang bapa dia pernah sebut dulu tentang syaitan. Kemudian Nabi Allah Yusuf kata diri dia dulu, baru saudaranya, menunjukkan sifat apa? Sifat yang penuh tawaduk, adab dia kepada Allah dan juga kepada bapa. Maknanya Nabi Yusuf ni dia tak nak, dalam bahasa kita lah, dia tak nak macam kenang yang sedih-sedih tu lah. Dah dapat jumpa balik ayah, dah jumpa balik ahli keluarga, dia tak nak, kita panggil apa, rosakkan suasana. Dalam bahasa kita apa? Dia panggil macam spoil lah. Dah elok-elok jumpa, dah seronok-seronok jumpa, tiba-tiba lah nak rosakkan suasana tu dengan ungkit balik apa yang berlaku. Jadi itulah yang Nabi Allah Yusuf telah tunjukkan kepada kita. Kemudian penutupnya Nabi Allah Yusuf dia mengatakan apa yang berlaku ni Allah lah yang bertindak, yang mengaturkan semua ini kerana sifat maha lemah lembutnya Allah terhadap apa yang Allah kehendaki. Latif dekat sini, maha lemah lembut ni maksudnya Allah Ta'ala ni sebenarnya dialah yang telah menjalankan takdir Nabi Yusuf ni tanpa dapat lembut ni maksudnya tanpa dapat dirasakan. Kita tak sangka sebenarnya tuan-tuan. Kita kan selalu sebut tak sangka kan. Sebenarnya semua yang berlaku tu sebenarnya adanya peranan Allah. Allah lah yang mengaturkan, tapi kita tak perasan. Kita tak perasan tu sebenarnya itulah yang dikatakan maha lembutnya Allah dalam menjalankan apa yang Allah kehendaki. Dan penutupnya Nabi Allah Yusuf mengatakan semua adegan babak yang berlaku dalam hidup dia, berlaku dalam kehidupan Nabi Allah Yaqub, kenapa terpisah, kenapa baru sekarang baru bertemu, Nabi Allah Yusuf mengatakan Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha bijaksana. Dia mengaturkan semua babak-babak, adegan-adegan tu kerana Allah ni maha bijaksana. Dia tahu apa hikmahnya yang terjadi selama ini. Maknanya Nabi Allah Yusuf ni dia nak bawa kita pada ayat yang ke-100 ni, jangan nampak yang mana? Jangan nampak lagi yang macam susah, jangan nampak yang macam bentuk yang payah-payah, tapi banyak melihat kepada apa?
apa hikmah di sebalik apa yang telah berlaku. Okay. Jadi ayat ini ada banyak pengajaran. Antara pengajaran nombor 1 kita dah pelajari sebelum ini. Nombor 2 kita dapat belajar sesuatu mimpi yang benar ia boleh menjadi kenyataan walaupun mengambil masa yang lama. Dia bukan mimpi benar ini mesti terjadi hari ini mimpi, minggu depan terjadi. Tidak semestinya. Tapi kalau dia benar, dia boleh mengambil masa yang lama baru boleh terjadi. Tetapi dia pasti terjadi. Tapi bila waktunya, dia juga boleh mengambil waktu yang lama. Seperti mana kisah Nabi Allah Yusuf. Bayangkan tuan-tuan, kita sampai ayat yang ke-100 dah. Mimpi itu ayat nombor berapa? Ayat yang keempat. Kita pun rasa macam lama nak sampai ayat yang ke-100 ni. Tapi berapa tahun Nabi Allah Yusuf nak dapatkan mimpi ini. Baik. Kemudian yang ketiga, kita dapat pelajari keihsanan dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita telah sebutkan tadi, kenapa Nabi Allah Yusuf dia tidak menceritakan yang susah? Kalau cerita dekat orang, mungkin kita kata, kalau kita lah cerita kan, kalau kita jumpa kawan kita lama tak jumpa, terpisah, mungkin kita akan cerita yang susah tu. Kita tak lebih memaparkan yang kurniaan Allah itu, yang senang itu. Nombor 4, kita dapat pelajari dalam ayat ini menunjukkan bahawa rupa-rupanya di sebalik yang berlaku dalam konflik keluarga itu, rupa-rupanya peranan utama juga adalah daripada apa? Daripada syaitan. Jadi dekat sini tuan-tuan, kalau kita ada hubungan kekeluargaan kita yang masih lagi belum terjalin, mungkin ada di kalangan kita yang masih berdendam dengan abangnya, dengan kakaknya, dengan adik-beradiknya, betul tak? Sampai dah bertahun-tahun tak balik raya. Contoh. Sebab apa? Sebab marah ini, dendam ini, sakit apa benda berlaku. Ambil kisah Nabi Yusuf ni, pujuk hati tu. Ingat, bukan sebab kakak dengki, bukan sebab abang jahat, bukan sebab adik-beradik ada sifat buruk, tak. Tapi sebenarnya sebab apa? Sebab syaitan. Jadi kalau kita boleh ambil teknik macam ni, so kita rasa boleh pujuklah hati tu. Sebab selama ni mungkin kita kata sebab kakak dengki lah ni, sebab abang beginilah. Rupa-rupanya bukan. Sebenarnya adalah syaitan. Maka satu nikmat dia, kalau dapat menjalinkan kembali hubungan yang sudah lama terputus. Kan? Siapa yang telah melalui nikmat boleh kumpulkan balik, jumpa adik-beradik dia yang lama yang telah terpisah, dia akan rasa nikmat itu. Jadi cara nak baiki hubungan, ingat, sebenarnya bukan sikap manusia itu, tetapi ada peranan utama daripada syaitan. Syaitanlah yang mengapi-apikan, syaitanlah yang membesar-besarkan perkara kecil sikit je, tapi bergaduh tu. Bukan sekadar keluar, bukan dia left group ahli keluarga, tapi sampai bagi salam pun tak nak jawab. Kadang dia macam tu juga. Kan sampai tak nak tengok muka lah. Jadi bersihkan hati. Okey, kita kata lembutkanlah hati dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Pelajaran nombor 5, Nabi Allah Yusuf alaihi salam seorang yang sangat berlapang dada. Dia dah tak ungkit dah apa yang berlaku dalam hidup dia. Tapi kalau kita tengok cerita ni, memang kalaulah dia cerita balik dekat ayah dia kan, ayah tahu tak selama ni kenapa terjadi? Sebab anak ayah lah kan. Tapi Nabi Yusuf ni kita belajar, dia sangat berlapang dada, seolah-olah peristiwa selama ni yang berlaku tak pernah berlaku.
Itu yang kita nak tiru daripada kisah Nabi Allah Yusuf. Kemudian pelajaran nombor 6. Dekat sini kita dapat belajar kelatifan Allah terhadap para hamba. Tuan-tuan, kelatifan Allah ni maksudnya kita kena meyakini setiap takdir yang Allah jalankan dalam hidup kita ni sebenarnya Allah itu yang menjalankannya tanpa kita dapat rasakan. Kita ingat kita yang buat, kita ingat orang lain yang bantu. Kita terlupa rupa-rupanya Allah lah yang jalankan begini. Kerana Allah tu Maha Latif, Maha Lembut. Kemudian nombor 7. Dekat sini kita dapat belajar tentang sifat Al-Alim, Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-8 kita dapat mempelajari tentang sifat Al-Hakim, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada apa yang Allah jadikan melainkan dia ada hikmahnya. Baik, kita terus ke ayat yang terakhir dalam cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Apakah doa beliau yang beliau minta kepada Allah Azza wa Jalla? Rabbi qad ataitani minal mulk وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, dia telah meluahkan, dia telah mengadu kepada Allah dengan dia mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan aku sebahagian daripada kekuasaan. Dan engkau ya Allah telah mengajar kepadaku sebahagian daripada ilmu tafsir dan mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, engkaulah penguasa dan engkaulah pelindungku di dunia dan di hari akhirat. Sempurnakanlah ajalku. Nabi Allah Yusuf kata, kalau dia mati, matikanlah aku dalam keadaan seorang yang benar-benar Islam, dan hubungkanlah aku, tempatkanlah aku, kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang salih. Okey, tuan-tuan, Nabi Allah Yusuf dalam banyak-banyak yang dia minta kepada Allah, hujung hidup dia minta apa? Adakah dia masih lagi meminta kuasa? Tetapi Nabi Allah Yusuf minta dua yang hujung tu sangat penting. Dia minta apa? Kalau mati, mati sebagai seorang yang apa? Seorang yang benar-benar Muslim. Tak nak nama je Islam, tapi mati dalam keadaan seorang yang belum lagi menyerahkan hidupnya, masanya, nyawanya, hartanya adalah untuk Islam. Dia tak nak mati seorang yang
belum lagi benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Maksudnya belum lagi menjadi seorang yang benar-benar hamba kepada Allah. Dan dia minta kalau mati nanti tempatkanlah bersama dengan orang-orang yang salih. Tuan bayangkan, dalam banyak-banyak yang dia minta yang ini tuan-tuan. Apa yang tak ada dekat Nabi Allah Yusuf? Kuasa ada. Rupa paras yang cantik, separuh kecantikan dunia ada pada dia. Boleh mentaksir mimpi, Allah bagi pada dia. Tetapi bukan itu yang penting. Tak penting semua tu. Bukan kuasa itu yang penting, bukan rupa yang cantik itu yang penting. Tetapi yang dia lihat kepada apa? Macam mana nak mati nanti ni? Nak mati nanti, dia mati sebagai seorang yang apa? Lepas tu kalau dah mati, di mana Allah Ta'ala nak letakkan kehidupan dia? Adakah bersama dengan orang-orang yang buruk, tapi bersama dengan orang yang soleh? Okey, pengajaran daripada ayat ini nombor 1. Oh, masa kita dah sampai tuan-tuan. Bukan dah sampai maksudnya mati tu. Tapi kalau Allah matikan kita, matilah dalam keadaan seorang yang benar-benar Islam. Kita dah 21 minit. Pengajaran ada 6. Tuan-tuan nak habiskan ke? Sambunglah besok kita sambung insya-Allah. Kalau Allah panjangkan umur kita lagi, kita jumpa lagi insya-Allah. Esok ayat pengajaran dia. Sebab ayat 101 ni, ini dia panggil climax kepada cerita Nabi Allah Yusuf. Supaya kita ubah cara fikir. Selama ni kalau kenang Nabi Allah Yusuf, mesti kita ingat yang handsome je. Betul tak? Kalau sebut karakter Yusuf, oh Nabi yang handsome tu ke? Kita terlupa nak kenang yang ayat 101 tu. Masya-Allah, besok kita kena cerita dengan lebih terperinci sikit lagi tentang pengajaran dia. Kita ulas sikit lagi, kemudian kita sambung terus dengan ayat yang ke 102 insya-Allah. Boleh baca dulu, kemudian kita jumpa. Moga-moga Allah temukan kita sekali lagi pada keesokan paginya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih